Senang kan? So sebab tu kena documentation kena very important. You tak submit on time, payment pun lambat lah. Okay. So saya serahkan kepada tuan saya untuk teruskan dengan view. Okay, sir. Terima kasih Cik Fadli. Okay, sekali lagi nama saya Kuang Syahid lah. Mungkin Cik Ibrahim dengan Guru TMMAC dengan CMD kenal dah saya kan. Sebab saya yang buat qualification Cik kat sini. Tuan lain macam tu. Itu lain macam sikit lah. Okay, hari ni saya bagi taklimat PU pada RR ni. Saya tak nak bincang pasal harga lah. Sebab harga tu you dah selesai dengan pihak TM, dengan Guru Fadli, dengan management TM, you dah selesai dah. Cuma saya nak beritahu PU ni cara kerja menggunakan PU yang RR. Okay. Boleh. Faham kita nak bincang pasal harga lah. Harga tu kita pakai je lah kan. Cuma cara kerja menggunakan PU tu. Sebab PU yang RR ni memang amat berbeza dengan PU yang kontrak yang dulu. Okay, siapa mungkin RR yang daripada TMAC, CMD ni kira ada yang daripada MP dulu. Osmania ya. Memang you terkejut lah. You dah terkejut lah. Tak terkejut lagi? Mungkin terkejut lah. Yang grup TMAC dengan CMD tak terkejut. Sebab dia reda dengan apa yang apa yang dia dah sign lah. Okay, dia tak payah lah ni rasanya dah tu kan. Daripada 23 JKS dengan 173 mini JKS digabungkan jadi 40 RR. Rasanya dah kurang lah. Kurang jadi 38, naik balik jadi 40 balik. Jadilah ceritanya. Lepas pada ni saya tak tahulah 2022 nak jadikan satu kontraktor ke seluruh Malaysia, saya tak tahulah tu. Okay, dalam job base tadi dalam PURR ni, kalau dulu PU tu setiap PU tu adalah aktiviti kerja, betul kan? Tapi yang PURR ni dia jadikan job base. Jadikan job base, kita simplify dan gabungkan sehingga menjadi satu kerja. Dah pening lah awak. Ini kepala lah. Okay, dalam kontrak yang sama pun you ada plan unit daripada NMO dia panggil plan maintenance kan. You ada itu, you tak boleh gunalah untuk sini. Untuk ND ni. Yang PU untuk plan maintenance. PU untuk ND, guna untuk ND. Okay, faham Okay. Kecuali ada kebenaran daripada, tengok keadaan lah, kebenaran daripada Zalizan lah sebagai hit kat sini kan. Okay, dalam kontrak you tu pun yang bayar untuk tim CM tu ditolak kan kontrak ya. Dia ada fix kontrak kan. Fix payment tu. Okay, daripada banyak-banyak PU dulu Cik Osmania pula. Cik Osmania kita tahu FOC tinggal lagi 166 PU. Okay, copper 39, Silverworks lebih kurang lah 2 terlebih jadi 199. Tak banyak. Kalau dulu ribu-ribu, ini dah jadi macam ni lah. Okay, kalau tengok si material pula sama lagi. C1 adalah material yang supply daripada DM. C2 adalah material yang supply oleh luar lah. Tak usah pun, kecil je, gam, cotton bud. Okay, untuk kerja-kerja di bawah fiber optic, copper, silver sama lah. Okay, dalam PU yang baru ni, okay, perkara-perkara yang macam ni kita dah masuk dalam pengiraan harga PU tu kan. Kita dah masuk semua. Mana you punya tim tu kena pakai lah, kena ada lah. You punya majikan, you kena selesaikan perkara-perkara ni kepada pekerja-pekerja. Kena menyediakan topi, vest, kasut, pada tangga apa? BS 2037 kan.
kita dah masukkan semua kod dan sains-sains yang terbaru ni, bahaya ruang terburuk, kita dah masuk semua. Bagi saya tak ada alasan lah you tak nak pakai, tak nak guna apa ni, sebab kita dah mengambil kira semua benda tu. Okey, tu dia. Okey, kalau tengok pada PU tadi, job base PU, soalan macam ni lah. Ada 3 je, tie cable, join, lepas tu test. Soalan macam tu je lah ceritanya kan. Okey, dan semua PU-PU yang ada tu tak lari daripada guideline Telekom. Kalau orang lama tu mungkin tahulah, WE 303 untuk tiang, untuk kabel silver. Lepas tu yang ni mungkin tak ada kot, HDD, technical instruction. Dia tak bagi kat dia kan, tak bagi lah. Nah, itu yang Telekom punya lah. Kita boleh bagi kemudian lah, sebab kereta baru kan, kereta lama je lah kopi. Lepas tu ada apa ni, kerja-kerja yang dekat dengan apa ni, high voltage punya, kita ambil kira semua lah. Okey, tak ada apa nak tanya sekarang ni lah. Ada? Faham tak? Okey, kalau tanya pun orang Telekom je. Orang Telekom je tanya. Okey, kita masuk yang PU ni, tiang dulu. Saya masuk tiang dulu, sebab rumah kerja ni kebanyakan bermula dengan tiang. Nah. Okay, installation of PU with, saya tak cerita semua PU-PU tu. Saya ambil PU yang biasa digunakan nanti. PU-PU yang mudah menjadi pertikaian, saya ambil tu. Yang direct tu kalau tak faham nanti boleh call apa, tanya buat Raizal. Okay, install of PU with accessories. Jadi PU ni pelik sikit daripada dulu lah. Dulu you ada tanam tiang intermediate, tiang ujung kan, baru tiang DP. Sekarang ni tak ada lah, tanam tiang dengan accessories. Okay, masuk je tanam tiang accessories ni. Accessories ni lah. You tanam tiang, katakan tiang tu tiang immediate, apa accessories dia? Lampu dengan ataupun ni, ataupun kedua-duanya sekali. Ya, dia guna pasang lah dengan harga itu, dengan harga yang diangkat itulah. RM97 RM2. Okey, katakan tiang tu tiang ujung, perlu ada stay. Okey, kena pasang stay lah dengan harga itu. Okay. Ya. Betul. Faham dia kena pasang stay. Stay tu yang you pasang tu you kena ikut planner Telekom punya planning lah kan. Terus stay. Okay, katakan tiang tu nak ambil kabel daripada manhole, you kena pasang riser. Form you kena pasang sekali dengan leading duct dengan bank. Tak banyak pun. Kalau 30 batang je. Tapi satu harga. Satu harga je. You pergi kat sini, you hitung dekat sana ada 5 batang yang intermediate tu. Intermediate saja tu, you pasang ini je. Sebab kerja Andy selalunya tak adalah satu span kan. Macam memang dia dah kau dia dah, you terima je redor. Saya tahu lah. Dia nak kerja redor. Dah terima dah? Tak terima. Pasrah. Okey, katakan ada setelah ada apa, pihak TM propose dalam dia punya plan tu, kena pasang lah. Dia akan kalau barang C1 dia akan bagi, kalau barang C2 you kena supply. Okey, mengikut apa yang diperlukan. Katakan di letak kat situ kena pasang kicking block, dia bagi kicking block, dia pasang lah kicking block. Okey, kalau pasang kat situ ada atas konkrit ataupun bitumen, you buat lah konkrit dan bitumen, tak ada kat harga itu je. Termasuk extender.
Extender tak ada. Extender apa ni? Tak standard. Kan? Itu NO punya. Kita tak ada tu. Kalau masa pasang perlukan tinggi daripada power line ataupun rendah kepada tinggi lah biasa kan. Okey, pihak KM biasa sampai 7.6 meter tiang lah. Okey, minta dengan dia 9 meter untuk crossing jalan. Kalau tak lagi beritahu Faizal. Power kan? Yang besi kita 6.7 dan 7.5, yang konkrit 7.6 dan 9 meter. So kalau pakai konkrit, kalau dekatkan wire line kena tinggi lagi, use 9 meter lah. Kat store ada banyak 300 lebih. Kat store ada banyak dia kata. Boleh pakai. Faham pasal tiang ni? Faham Dia memang nakal sikit lah dia punya apa ni, PU ni kan. Tapi kalau dah faham, benda jadi senang lah. Sebab satu PU je guna 200 batang tanam lah 2 kuantitinya 200. Tapi material kena betul-betul kira lah. Sebab dia tak auto. Kalau ikut sistem kita punya sistem dia tak auto lah, dia secara manual. Itu yang challenge nanti. Itu yang challenge. Tempat saya itulah yang challenge. Ada yang tinggal benda-benda yang kecil sebenarnya. Kan? Bukan tertinggal apa, dia reserve tapi tertinggal ambil. Okay, ini dia punya distribution lah. Ini dia kena buat semua lah. Rasa faham Kalau jumpa, kalau dia sediakan GI pipe 100 mm, dia buat 100 mm. Kalau 50 mm, 50 mm untuk riser. Okay, katakan dia nak pasang riser pada tiang existing. Guna PU ni juga. Tapi pasang riser je lah. Untung lah kan? Untung lah. Okay, Faham tak? Faham CDD. Faham Tadi wakil CDD dia dah Adit Adik tu ya? dengan Ni lain pula ni dengan planner dengan planner. Saya tadi AI. Tadi soalan power ni. Okey. Lepas tu kalau ada lah, kalau ada pihak TM suruh betulkan baiki je lah. Sebab kita guna ni. Kita cuba buat yang sebaik-baik yang mungkin kan. Cuma satu tuan, situ tu expand central steel tu ada standard requirement tak? Extend Central steel untuk tie pressure ke tiang. Celestine band tu. band yang berikat. Kan kalau kita potong guna tool tu, ada standard requirement tak? Tak ada kan? Ada stainless steel band. Stainless steel band, bukan steel band. Stainless steel band yang pakai dia pakai crack. Lepas tu kita ada satu lagi PU, install full step and handling pada only untuk existing pool. Kalau yang baru, projek baru tak ada, tak pasang. Mungkin dia tanya juga mana pergi yang baru ni tak pasang full handling dengan full step lah. Okay, nanti kita jumpa lah di tempatnya. Ni cerita pasal tiang je dulu. Cara tanam tiang ikut dia punya instruction tu, letak semua accessories baru berdiri kan. Kalau dia berdiri dulu, pasang tu dari 2 kali kerja. Itu cara dia. Kan? Takut ada senang lagi tak tahu. Okay? Okay, ni tiang dia. Dia dah faham semua dah, terbina pool yang mana, intermediate pool mana, angle pool macam mana kan. Dah faham kan yang ni kan? Dah biasa dah. Cikgu lain lagi dah biasa. Dia dulu ada barang-barang ni kenal barang-barang dah kenal Sebab yang datang ni ada yang project manager punya tu,
projek technical manager. Semua owner kan. Semua ada. Semua MD. Yang takkan nak buat BOQ nanti you juga. Buat lah project manager tu. Sebahagian project management team ni. Kan? Harap you boleh. Saya nampak project management team lah. Yang ni ada tadi berjumpa tim lah kan. MD berapa orang yang datang? 1, 2, 3, 4. MD orang ni. 2 MD orang. Tiga. Habis lah. MD turun panjang. Okey. Andy dia buat air juga dia kata. SO ramai? Ada. SO ada. Faham. Okey, saya harap kenal lah kan. Tapi tempat-tempat lain dia yang panggil lain ni. Ini panggil biskut. Kan? Di sini panggil apa? Klan. Kalau tempat saya panggil biskut kapit dia panggil. Yang ni steering dia panggil. Jenuh saya cari. Ada Maggi. Tempat Gila. tak orang ke. Nanti kena pakai term yang betul lah kan. Segan lah Kita kita. pakai English term lah. Timber, elbow, Okey. stay, stride. Timber ni selalu tertinggal lah dari pasar. Tak apa, referral person nanti Madam Chan, Mr. Wei ni. Bukan umbang dan topang Itu stay and stride. Bahasa Melayu Okey, kan. faham pasal pool kat situ? Ha? Tak ada soalan? Yang ni dengan yang tu jangan tanya lagi. Nak tanya kat luar. Kita bagi arah tu. Takut. Ha? Tu nak tanya tu. Berarti. Tak bagi. Tak bagi. Dia bagi tanya nanti. Okey, kalau tak ada kita terus kepada fiber optik Okey, fiber optik kita ada pulling kabel untuk underground. Kita ada direct kabel dan kita ada untuk kerja on wall. Kan? Kalau PU untuk ni sabdak dulu. Okey, saya masuk sabdak dulu lah. Sebelum tarik kabel tu, okay, PU sabdaknya kita ada 2. Sabdak yang 3W dengan 5W. Okey, nak cerita kat sini adalah rope standard duct dah masuk kat sini. Rope standard duct untuk nak tarik, nak jolok, nak tarikkan apa ni sabdak ni dah masuk dah. Tidak dibayar asing dah bersekali. Kalau Okey. kalau dak lama yang tak ada tali nak buat rolling, Kalau duct lama kita nak rolling rock. Tak boleh claim tak? Masuk dalam tu. mana? Terus masuk corrugated sabdak. Tak dah masuk dalam pulling kabel dah. Kalau tanya kat Ini tak sabdak. Tu nak Duct lama nak tarik. Tali rock untuk sabdak kan kabel. rolling sabdak. Ini dah masuk dalam ni. Sedap tak? di atas. Terus saya datang tu. PU nanti gabungkan. Ni kuning dulu ikut padat. Semua dia. Okey. So pakai PU yang tu lah. Ada kemungkinan jadi untung. Dia untung kat situ lah sebenarnya. Untung kat situ. Untuk kita dah cakap dah. Soalan dia adalah how about existing sabdak which tali tu hilang, tak boleh nak tarik. Okey lah, sinilah kita bilang. Ya. Ni. Rounding existing duct whichever applicable, pull in rope into duct. Semua ada lah. Install duct rope with rounding tu. Semua ada lah. Saya pun senang hati semua dah ada. Satu PU je. Satu PU je. 15 kan. Tapi aku tu tahulah berapa. Macam you nak beli ais kacang kan. Saya nak ais kacang satu. You tak kata saya nak air batu, campur kacang, campur jagung, campur Gula sama. cincau, campur Gula. gula merah, gula coklat. Saya nak ais kacang, orang tahu dah. Kalau ada durian lain sikit. Itu PU asyik. Okey. Polarization of durian. Untuk OFC kita ada pulling teknik Pulling teknik kita dah masuk ni. Combinekan OPU ni jadikan satu PU ni. Iaitu install OFC, prepare DSR record, update design underground plan as built dan juga wiring. Ya. So 4 kerja tu digabungkan jadi PU installation OFC pulling technique. So you cannot claim lagi. Back lagi dulu pula lagi. Nak lagi? Dah nak explain ni. Jangan cakap tak, apa I tak prepare DSR sebab tak ada PU, sebab ni dah masuk.
I tak claim, I tak buat wiring sebab tak ada claim wiring. Ini dah masuk dalam ni. So dia include sekali dengan wiring. 4 job ni untuk cooling teknik. Okay, faham? Tajuk dia kena baca bersekali dengan description. Termasuk gas lain. Jadi kena ada orang yang expert lah. Semua RR ni kena ada cari seorang expert yang menjadi tuan guru dalam you punya team lah. Kalau tak ada macam tu dia susah sikit lah. Kena ada expert team. Bawah ada sekali. Contoh macam Fadli kan. Kena jadi sampai macam Cik Fadli ni. Ataupun Tuan Zaid lah. Okay. Bulan je. Okay. Pooling is OLC. Ya. Kita ada ni lah, mengikut saiz kabel. Kabel 12 hingga 384 dan yang ni yang roda sampai 144 roda. Dah tengok kan PU punya ni? Dah tengok kan? Dah? Dia belum. Dia belum. Dia orang ni Sarawak, dia special sikit. Dia special sikit. Dia baru lagi. Yang lain dah jalan lah. Yang lain dah jalan lah. Dua dah jalan dah. Dua dah jalan kan. Dah dapat lah. TMF dengan Sandis. Baru kan. TMF. Tak ada juta lagi. Ada yang 300, ada yang 2000. Okey lah tu. YGD dah nak. Okey, yang merah ni yang kita yang tadi lah. OFC kabel, apa ni, wiring you kena buat. Apabila you pulling tu, wiring tu buat lah. Dah harga yang sama. Lepas tu you prepare macam kita tadi lah. Kita tahu. Okay, kalau ada tambahan-tambahan sikit tu, you buat je lah, untuk kemaskan. Okay, mudah pula orang dengan kontraktor. Tadi payah sikit tadi dengan apa ni. Berarti anda dah tahu. Dah tahu PU lah. Apa sahih pula ni. Minum dulu. Sama je kita tadi. Hang pula. Okay. Inilah contoh tadi lah. You nak cooling kabel, you kena buat TMP. Kalau kat sini tak perlu hantar TMP punya ni kan, TMP, Traffic Management Plan. tapi you kena buat jugalah. Cuma you tak hantar dia punya layout TMP je, tapi you kena buat. Kalau you buat kerja lain lah, you kena pasang kom, kena pasang signboard lah, semua kan, kena pasang kan. Okay, you kena buat PGW. Tak perlu endorse by professional engineer and also TMO, Traffic Management Officer yang ada sifat tu. Kalau tak senang ada yang kena. Okay, PTW you tahu kan. Nanti kita pergi site PTW lah. Bukan hari ni kan. Itu lain kali lah. Okay, untuk erect kabel pula. Ini kerja-kerja dia. Kerja daripada PU lama jadikan satu PU ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, apa yang perlu buat? You kena, tadi you dah dirikan tiang. You diri dah tiang kan. You dah ada clamp. Yang perlu ada kat kabel apa dia? IB. Okay, you kena pasang IB sekali dengan S-hook. Okay. Kalau yang kabel outgoing incoming tu, you kena ada pokong grip kan. Okay, you pasang pokong grip. Duduk kat sini semua dengan ada itu. Itu cerita mudah lah. Duduk kat sini semua. Faham? Tadi tiang kita dah di mana untuk erect kabel yang dilekatkan pada kabel tu, semua duduk dalam kos kabel. Tak ini
kepala. PU jadi sikit. Nak buat POQ pun senang. Okey. Lepas tu install pada rack. Masuk dalam apa ni, premise TM ke ataupun pelanggang ke, yang pada rack tu. Kalau dulu ada dua kan, horizontal vertical kan, satu je on rack, you kira je, senang cerita. Tak ada horizontal, tak ada vertical. Sebab ada yang masuk turun naik apa ni, you duduk ukur sini dia senang je. Masuk je, you kira satu harga je. Okay. Okay, untuk wall pun sama. Dia ada dua harga tu, satu harga. Tak ada beza pun. Cuma you kena letak ni lah, apa? Apa dia? Yang lembut tu dekat klik tu. Rubber hose. Alas tu. Alas kan? Pelapik tu. Untuk DP lah. You nak hantar buat DP, nak install dekat dinding tu lah, kena masukkan. Dia dah buat semua, cuma kadang-kadang lupa je letak. Sekarang kena letak. Okay, sebelum tu ada nak tanya? Jangan risau. Tak risau. Tak ada orang ni. Senang je, view sikit je. Ada nak tanya? Osmania? Osmania. Senang semua sebenarnya. Sebab dia dah ada guide dengan PU lama. PU lama jangan ingat lagi. CMD dengan TMX ni, dia satu je datang. Dia reda dengan apa yang okay, jadi install OFC Blooming Teknik lah. Cik Nalizan kata tak ada lagi kat sini, tapi kalau you ada Zalizan Untuk nama Mak ulama itulah dia. Sebut je. kalau ada projek ni, you kena standby dengan machine lah. Macam mana machine tu, macam lah ini satu contoh machine lah kan, Blooming Teknik ni. Okay, join pula dia ada dua, join atas dengan join underground je. Untuk atas ni dengan underground je. Tak ada lah Y ke apa ke, semua tak ada. Okay bang, mudah kan? Semudah ABC. Mudah lagi PURA. Okay ya? Okay, dah tarik kabel apa gini, kita pun nak buat DP kan? DP ada dua ni lah. Okay, sebut je DP, dah masuk sekali dengan jom. Masuk sekali join. Download. Masuk sekali join ke sini? Oh ni DP. Masuk sekali dengan spacing. Spacing kan? tu tak spacing lah dia DP kan. iya, pemasangan DP saja. Pemasangan DP ya. Spacing lain. Okey, pemasangan DP ada dua kan. Satu yang splitter, satu without splitter. Okey. Dah ada. Okey, testing. Okey, ada 3 PU testing. Ada testing ONU yang double leg, ada yang single leg, ada yang testing double core. Sekarang mesti single leg lah. Mana single leg dengan double core. Itu je yang test. Senyap lah saya tak sedap ni. Saya takut tak faham. Okey.
Yang tu faham tu. Yang tu dia faham lah tu. Nak faham. Satu baik. Kita dengar balik ada 3 orang ni. 2, 3. Tapi dia akan jadi pakar ni 3 orang. Marcus pun pakar juga. Marcus tu. Kena pakar juga pasal dia nak naik bukit. Ini contoh BOQ yang saya ambil. Saya ambil yang dapur punya. Ini yang lama punya BOQ. Saya tak ada lah. Jadi BOQ baru ini je. Mudah mudah. Daripada berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 9, 17 ya. Jadi 6. Jadi 6. Itulah rupanya. Tapi kecil macam tu juga lah. Dia tak sama. Dia mudah. Harga tadi kan dah agak kan. Sebelum dia selepas. Harga sebelum dia. Itu bukan platform ni. Itu boleh ni nak kita tengok cara mudah dia nak buat dia punya BOQ. Mana dulu nak buat BOQ je kena ada ini. Sekarang ni dah ada jadi macam ni. Itu sebelum buat Ada luar ke? Okey. Oleh kerana copper ada lagi sikit kata Encik Zalizan betul Zalizan ada sikit lagi copper punya projek. Jadi saya cerita lah. Okey, ini combine yang copper punya untuk erect. Oh banyak tu. Jadi satu je akan. Yang ni dulu jadi satu je. Jadi ada PU yang kabel 200 dan 100. Ni kabel bawah pada 100. terbalik. Terbalik. Balik balik atau 100. Kecil lah. Buat satu. Okey, sini lah combine. Kita jumpa kan? Dah buat PO. Okay. Jadi kita ada 200, 100, 50, 300, 200, 200 50, 50, 30, 20, 10 satu harga, yang ni lain harga. Harga je lah, kerja sama je. Tarik je lah. Ini kepala lah. Okey, apa yang baru kat sini you kena buat semua lah. Kena sambung yang apa ni, barrier kan, first barrier tu. You kena buat IP, IC incoming outgoing. You kena buat sekali dengan termination kat cabinet, kalau ada termination. Faham? Lepas tu prepare, update DSR, drawing, test. Test IR apa ni? IRCR kan? Semua ada. Tapi kurang lah. Kalau ada pun pergi kepada DP je. Betul? Yang main dah tak ada kan? Relocation je lah maksudnya. Relocation je. Okay, kalau yang fix on wall pun sama jugalah, macam fiber tadi. Pulling pun sama. Cuma saya nak pergi ke join. Join dia ada satu join je nama. Join. Mana you jumpa multiple ke, you jumpa T ke, you jumpa Y ke, X ke, X ada kan. You jumpa apa-apa pun nama join je. Tapi you kena pandai lah. Planner pun kena pandai. Kalau jumpa 20 apa ni, 50 dengan 30, nak pakai mana? Dia kena pakai 50 kan. Sebabnya H-link tu kena besar kan. Faham lah tu, tak apalah. Saya jawab ni betul je. Okay. Okay, history P.
Tadi tiang dah pasang apa kini, kita install DP. Okay, DP harga lain. Untuk install DP harga lain, tapi you kena selesaikan sampai ke eding. Pasang DP satu harga, you join dari T tu dengan kabel, dah termasuk sekali. Lepas tu you pasang eding, dengan rod eding yang diberikan, you pasang. Itulah harganya berapa? 100 lebih lah DP RM127. Patut silap. Tak nak tunjuk, cuba tengok. RM127. Bermaknanya tak rugilah kita buat untuk you. Tiang harga RM97, DP RM127. Jadi dah harga berapa? 200 lebih. Dulu you pasang tiang DP, tiang dan DP berapa? RM118. Betul? Jadi kita tak ania-ania lah. Tak sekejam itulah kita nak buatnya. Ada untungnya. Ada untung. Tak sedang itu. Banyak tu. Berapa kali ganda kalau tiang DP tu daripada 118 kepada 200 lebih. You jangan risau itu harga. You jangan risau. Sebab dia mini jaket. Nampak termenung dah. Kita beritahu yang untung lah. Kita bagi yang untung, bukan rugi. Yang tak untung. Okay? Jadi kita pergi mana-mana pun, you kira balik, you nak compare dengan yang NMO punya span pun tak lari. Itu je rugi. Harga akan sama lebih kurang. Kalau lagi pun 2%, 3%. Saya tahu yang NMO dia ikut span. Span tu dia kira apa. Kalau kira satu span okey lah, nasib baik lah. Kalau betul-betul full span, bin. Sama juga ini. Ya, faham kan? Okay, yang install DP tadi faham tadi? Okay, senang je. Okay, testing. Dulu ada 3 testing. Sekarang ni nama testing tu dikombainkan. You kena buat testing IRCR 10 pack. Broadband testing 2 pack eding. You kena buat. Harga pun boleh tahan juga. Kalau you ambil yang dulu capu-capu hasilnya untung yang ni. Betul? Okay. Selesai kat situ, kita masuk civil work. Civil work ni bukan telekom kan. Okay, civil work kerja-kerjanya sama daripada yang dulu, ikut guideline yang tu. Cuma itulah harga je lah berbeza tu. Sikit je lah. Sebab harga berbeza tu sebab minyak turun. Ikut janji. Sebab dia ada harga turun. Sini pun tak ada tol. Sini pula tak ada tol. Sini pula tak ada tol. Betul. Okey, itulah dia punya kerja sama. Harga je lah ada sikit penurunan lah. Pada harga tu. Itu dia kerja tracing. SDD saja pun. SDD saja tu. Yang lain? Yang lain maintain kan? Okay, ada juga yang tu orang sini. Ada apa perkara ni. Okay,
Tak apalah, itulah yang 15% boleh tu tak ada lagi. untungnya kalau dapat 15% tu ibu tak ada. lah. Location Dari factor kerja tu 15% sama je lah. tak ada lah. Tu ada. 7-8. Jom saya baca tadi. Kalau Pasal sudut tu dia ambil sikit ni. Apa dia? Aku tak kadang cara-cara buat sudut. Okey, untuk SDD kita ada dua lah. Ada PN10, ada yang 40mm. Kerja ni sama je. PN10 you punya pipe you kena supply. Yang 40mm tu kita pipe daripada Telecom. Sebab tu harga murah. Okey, Spek pipe. spek pipe tu. tak sebut. Sebutlah spek pipe. Spek baik. Tak ada kat sini. Sebut Okay, spek pipe PN10 ni HDD, you kena buat design, supply and install kerja HDD. Kita tengok design, supply, install HDD dah PN10. So kita tak nak PN8, kita nak PN12. PN12 tu tebal, PN8 nipis. So PN10 ni standard lah, sedang-sedang untuk HDD. Di mana kita nak tak apa. SIRIM approval type. Dan biasanya kalau boleh you ambil daripada TM punya pengeluar lah, vendor, which is kita dah tahu dia punya elongation, dia punya ketebalan, dia punya tarik itu berapa dan dia tahan. Ada setengah tu bila you beli daripada yang murah sikit, yang mungkin RM16 1 meter, bila you buat HDD kawasan berpasir, memang senang putus lah. Itu yang kita tak nak. Kalau you putus, you sendiri rugi, sebab material is you supply. So kita nak yang harga 18 ke 20 ringgit 1 meter ni, yang PN10 SIRIM approval type, berjalur oren, Dan ada tulisan. dan ada tulisan Telekom Malaysia Berhad. Okey. Dan dia jalur oren lah, sebab kalau jalur biru untuk air, tenaga merah, so kita oren. Telecommunication. So please take note material tu. So baca supervisor TM, kalau pergi ke site, kalau you tengok bukan jalur oren, tak ada tulisan Telekom Malaysia Berhad, you can reject the item. Balik awal. Suruh dia orang balik, ganti balik barang. Okey. Dan boleh minta dia orang punya factory set tu. Okey, yang mana SIRIM approval type. Okey, PN10. Kalau ada sini kan. Dia ambil lokal. Itu saja dia. Okey. So untuk HDD ni juga kita kena perlukan, sebelum you buat kerja, kena prepare UDM, Utilities Detection Mapping, which is you kena buat pakai scanner tu lah, tahu tak? Ada vendor tu. You boleh pakai vendor ataupun you sendiri ada. Kalau you ada yang tracer tu, you roading dengan roading pula, you pakai scan tu, you letak satu bahagian di scan, you marking dia di atas jalan, dan you transfer kepada drawing. So itu UDM lah. So you kena buat UDM, is under tanggungjawab you. Sebelum you buat kerja, please do UDM, especially at HDD. Kalau open cut, bila kita buat pilot hole, kita dah tahu, kita pun tengok drawing kan, tak ada masalah, kita tahu dalam berapa, kat mana. So kita tak usik. Kalau HDD kadang-kadang kita tak tahu pipe tu. So bila you buat HDD pun, please ensure you monitor dia punya drilling rod tu, pergi ke mana, boleh detect kan, boleh pakai sound kan, boleh letak sound kat situ. So kat atas tu boleh detect. Okay, so please, sebab kita pernah ada case HDD breakdown, DVD, SKDL, menyebabkan satu miri isolation, menyebabkan saya berkampung. Tu tak nak lah itu kan. So very bad. So please take note. Sikit lagi aku. So please take note UDM tu. So kalau you nak tahu apa UDM, you can refer to BFFM. You kena ada drawing UDM you propose tu, kena ada daripada atas, tepi, depan. Kena dapat Kena dapat endorse. Di mana drawing itu bukan you cross section satu bahagian saja. Nak minimum 3 cross section, especially dekat bahagian yang nak naik tu. Sebab selalunya bila dekat bawah tu dia jarang kena. Bila nak naik tu, bila dekat hampir dengan yang open cut yang lama, dalam kedalaman 1.5, 1.2 meter tu selalu terkenakan tu lah. So cross, buat you punya cross section dekat situ. Kena atas, tepi, depan, supaya tahu apa pipe yang ada kat situ, elektrik ke, tenaga ke, apa ke kan, gas. So kena prepare UDM, tu anda tanggungjawab. Ini pun dah kita kira dalam view. Alright. So selain tu, kerja-kerja termasuk Present ke satu.
present kepada Andy. Kalau enggak So present kepada BFM, dapat endorsement daripada BFM, lupa. Saya seorang. Present kepada Encik Zalizan untuk jadi HDD. Okay. Endorsement seorang. So selain itu pun kita kena buat juga excavation of entry and exit hole, termasuk penggunaan soil hardening, apa nama dia, lupa pula, bentonite, bentonite tu semua dah kira sekali dalam tu dah. So carry out boring of pilot hole, reaming, arrange, join, bersihkan dan mobilization HDD machine. Semua tu dah kira dalam ni. So jangan claim lagi pula PU mobilization dalam ni, tak boleh lah. Jangan claim lagi PU dig pilot hole. So tak boleh. detection Dah claim lagi detection per unit, per point. Tak boleh. Detection, UDM, mobilization dah termasuk dalam ni. Dan HD satu rate saja, tak ada night rate, tak ada weekend, tak ada public holiday. Kita dah pukul rata. dan tak ada plan unit lain. Dan tak ada plan unit lain selain HDD saja. Cuma kalau kerja HDD kita faham, you buat HDD, tapi bila you nak connect kepada main hole sedia ada, you kena buat lead induct. Lead induct PU boleh tambah. Itu betul. Itu konsep kerja yang betul. Cuma tak boleh lah claim balik dig pilot hole tu, tak boleh lah. Itu tak boleh. Claim balik detection utilities per point, tak boleh lah. Okay? Understand Yang open cut sikit tu lah. Open cut lead induct lah. Itu boleh 3 meter sebelum ke main hole sedia ada kan. Itu okey. Itu guideline 3 meter, tapi yang actual kat site Depends on actual kat site. Kalau dalam sangat tak boleh pun nak naik 3 meter kan. Dia terlalu steep. Nanti kan kita takut kabel bend. Kita ikut. Kita biasanya minimum dalam 3 ke 5 meter biasa. So yang itu kita akan bayar PU lah per meter. Okay. Right. Dan sambung. Okey, terima kasih Cik Badli sebab dia pakar dalam HDD sebenarnya. Okey, yang ni view ni tak ada kat sini, jadi saya tak cerita lah. View macam mesh, dia second cover mahu. Jadi tak ada kat sini, memang tak cerita lah. Bila perlu nanti lah. Bila perlu nanti kita bawa sekali dengan training. Bawa macam sekali dengan training. Maksudnya specialist pun daripada timur lah kan. So training kena pergi timur lah. Orang timur dari sini. Pandai dulu nak datang sekali lagi. Okey, itu saja untuk view lah. Okey, saya nak kalau ada Cik Badli nak bagi konsekuens management sikit, slide dia. So ada soalan berkenaan view tak? Cuma saya nak remind macam penggunaan PU yang biasa. Contoh macam locate and prepare main hole. Saya tak benarkan kalau you all 8 km 40 main hole sepanjang jalan tu 40 you claim tak jumpa main hole. Tak, yang ni dah tak apa, contoh. Itu. So jangan claim kalau betul main hole tu tak jumpa, yes you can claim. Produce evidence, bagi gambar kepada SO untuk dia verify. Transport tiang. Transport tiang per trip. Jangan 33 batang you claim. Please take note. Satu bawa. Satu batang sebatang kan. Jangan. Okay. So yang lain saya rasa view tu straightforward, tak ada apa. So kalau any question you can ask the teachers here lah. They only well experienced. Okay. So saya akan cerita sikit berkenaan consequence management. Dalam kontrak dia ada cerita berkenaan consequence management, di mana kalau ada